Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. So, Alhamdulillah, kita sambung sesi bedah buku daurah HD kita, bedah buku Aura Personality Warna. Dan hari ini dah hari ataupun hari ke-9 sebenarnya, part yang ke-9. Maknanya dah 9 kali dah. So kita dah pergi bab demi bab. So kita sekarang ni baru masuk bab 4. So dia muka surat 52. Buku ni total muka suratnya 178. Jadi kita hampir separuh dah, separuh buku. Okey. Dan mana yang baru pertama kali mengikuti, kita sedang berada dalam majlis ilmu bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan Mir Hazil Azran Ramli. Buku ini saya tulis tahun 2008 dan tahun ni buku ni ditulis bersama ataupun waktu tu diterbitkan 2 buku serentak. Tapi buku saya pun tak ingat yang mana keluar dulu kan. Buku putih ni keluar dulu kot, lepas tu baru buku merah ni. Okay, buku yang kedua ni Aura Penyembuhan Reiki. So yang ni keluarkan tenaga luar biasa dalam diri bagi melonjak kesihatan optimum dan kualiti hidup yang maksimum. Kata pengantar buku ni yang berbahagia Dr. Ramli Abdul Ghani, pengarah bahagian perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia. Buku ni kata pengantarnya ditulis oleh Eric Leong, pakar dekorasi dalaman dan warna. Diterbitkan oleh PTS Millennia. Di bawah PTS Millennia pada masa tahun 2007 ni, waktu saya dijemput menulis, hanya ada 4 penulis jemputan, iaitu Dr. Daniel ataupun Ustaz Dr. Daniel yang selalu di dalam TV dalam program-program halaqah. Seterusnya Dr. Tengku Asmadi, kemudian Datuk Dr. Fazilah Kamsah dan Dr. Ahmad Fazli. So 4 yang pada masa itu saya tahu menulis ataupun dijemput menulis. Saya kemudiannya dijemput menulis untuk memeriahkan lagi di bawah PTS Millennia Sdn Bhd, di bawah anak syarikat daripada PTS. Kita terus saja pergi ke tajuk kita, warna dan amalan berdayet. So ini topik yang menarik ni tapi pendek je lah. Okay. Warna adalah antara aspek yang dapat membantu dalam amalan berdayet. Warna makanan sekiranya diambil berdasarkan panduan yang betul dapat membantu mengurangkan atau menambahkan berat badan. Bukan hanya melalui pemilihan makanan yang ideal, pilihan warna yang ideal juga dalam sumber makanan juga akan memberikan kesan. Contohnya, warna kuning sering dikaitkan dengan sesuatu yang merangsangkan selera. Maka dengan mengambil makanan yang mempunyai warna-warna kuning, ia merangsangkan selera makan seseorang. Contohnya apabila kita makan contohnya makanan yang berwarna kuning seperti lemon, pisang, tembikai susu, madu, kuning telur, tomato kuning dan seumpamanya. Namun begitu, apabila mengambil warna ini terlalu berlebihan, ia menyebabkan sistem selera lebih terangsang. Ini menyebabkan seseorang makan dengan kuantiti yang banyak dan berlebihan hingga berat badan bertambah. Begitu juga sebaliknya, apabila pengambilannya terlalu kurang, ia menyebabkan seseorang menjadi tidak selera hendak makan kerana kurangnya rangsangan kepada selera. Ini cuma kesan pada satu warna, sedangkan setiap warna ada kesannya, malah sumber makanan yang hadir adalah daripada pelbagai warna. Ini contoh, okey. Dalam berdayet, warna kuning solar plexus pada bahagian perut.
sebahagian perut ni tadi, kalau warna kuning tu berlebihan dalam menu makanan kita tu, kita jadi terlalu berselera nak makan. McDonald kan dia ada warna kuning, merah dan kuning. Dia merangsangkan selera sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Okey. Bila terlalu lebih, kita jadi makan berlebihan. Kalau terlalu kurang warna kuning dalam diet pemakanan, dia jadi kita tak berselera. Jadi itu baru peranan warna kuning. Sedangkan kita ada banyak warna-warna lain, contohnya warna hijau. Kalau kita tengok kita punya warna-warna yang lain merah kan, tomato, buah-buah kan. Jadi itu semua ada kesan-kesan dalam amalan berdiet, dalam kita punya proses kita seharian. Okey, itu sebagai contoh. Seterusnya kita masuk kepada topik warna sebagai bahasa isyarat. Banyak perkara menarik untuk dibicarakan berkenaan dengan warna dan kesannya pada kehidupan seharian kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, warna menjalankan peranannya dalam kehidupan kita. Kita membesar dengannya, melihatnya di mana-mana sahaja, malah mengawal ataupun terkawal dengannya. Cuba lihat warna pada lambang bulan sabit yang terdapat pada logo hospital. Bukankah ia berwarna merah? Mengapa? Ini kerana warna merah bertujuan melambangkan sesuatu yang penting dan dapat menarik perhatian segera. Seumpama melihat darah yang merah, perhatian dan tumpuan diberikan segera. Merah juga melambangkan berani, kuat dan stabil. Itulah yang cuba digambarkan pada bendera Malaysia. Bagaimana respons saudara sekiranya tiba-tiba saudara tersempak dengan seekor harimau semasa sedang beriadah di tepi hutan? Dari jauh lagi, tentunya mata saudara mudah terpandang kepada warna belang kuning dan hitam pada tubuh harimau. Perasaan takut, gentar, cemas, risau dan seumpamanya saudara rasai. Bagaimana pula reaksi saudara melihat seekor terbuan yang berterbangan menghampiri kepala saudara? Saudara juga pasti berasa cemas, bukan? Terbuan dengan warna kuning dan hitam pada tubuhnya, walaupun hanya haiwan yang kecil namun cukup berbisa. Dua contoh haiwan ini walaupun berbeza saiz, namun sama daripada sudut warnanya. Apakah yang menghantar isyarat berhati-hati ke otak saudara? Saiz haiwan ataupun warnanya? Pengaruh warna besar dalam hidup manusia sejak dahulu lagi. Warna juga menggambarkan dan melambangkan sesuatu kepada kita. Ibarat sesuatu bentuk bahasa yang berinteraksi ataupun menyampaikan mesej. Contohnya selepas Henry Ford mencipta kereta dan jalan raya pun terbina, maka perlu ada satu sistem yang dapat mengawal lalu lintas jalan raya. Justeru terciptalah papan tanda. Terdapat berbagai simbol dan warna pada papan tanda yang digunakan. Setiap warna membawa kepada setiap maksud dan fungsinya. Ini menjadikan minda manusia lebih mudah mentafsir papan tanda yang dilihat semasa memandu supaya segera difahami. Contohnya warna merah yang digunakan pada papan tanda melambangkan sesuatu yang serius dan perlu diberi perhatian segera, seperti merah bagi berhenti, merah bagi dilarang masuk, merah bagi tanda had laju dan sebagainya. Begitu juga kuning, hitam, putih dan lain-lain warna. So kalau kita tengok dekat signboard, majoritinya warna itulah. Kalau signboard kuning ataupun orange tu, kuning, orange, hitam. Kalau merah, merah dengan putih. Contohnya macam tu ya. So biasanya dua warna tu yang selalu dan banyak yang kita lihat. Warna dan fenomena alam. Lihat keindahan alam, warna alam di sekeliling kita. Alam seumpama sebuah lukisan pada sekeping kanvas yang dicorakkan dengan 1001 warna. Apabila mendongak ke langit, kita menghayati keindahan warna awan dan langit yang biru keputihan. Tumbuhan serta haiwan hijau, tumbuhan dengan warna daun kehijauan, lautan dengan warna kebiruan, tanah dengan warna jingga kehitaman,
bunga-bunga yang berwarna-warni, buah-buahan yang berbagai bentuk dan warna, pasir yang keputihan dan sebagainya. Apa yang mencorakkannya? Apakah yang ada di sebalik warna-warna ini? Apakah ia sekadar warna bagi dinikmati manusia yang dianugerahkan nikmat deria penglihatan, ataupun ia memiliki khasiat yang tersembunyi lebih daripada suatu corak warna? Sumber kehidupan alam hadir dengan adanya cahaya matahari. Sains membuktikan tanpa matahari, kehidupan terhenti perlahan-lahan. Namun, apakah matahari yang mencorakkan kehidupan? Namun, adakah matahari yang mencorakkan kehidupan dan warna pada alam? Secara kasar, matahari kelihatan memancarkan cahaya kekuningan atau kuning keputihan, sedangkan alam dihiasi dengan berbagai warna. Apakah rahsia di sebalik cahaya ini? Dari manakah hadirnya warna biru pada langit dan lautan, hijau pada tumbuhan, warna pada bunga dan kristal, hitam pada tanah dan segala macam warna yang lain? Saya mengajak pembaca berfikir sebenarnya. Dalam konteks ini, kita melihat Allah juga menyeru kita untuk belajar ataupun melihat ayat-ayat yang terbentang daripada alam. Selain daripada kita memahami sesuatu melalui kitab, melalui ilmu yang diturunkan, tetapi alam ini sendiri adalah sekolah ataupun madrasah ataupun universiti untuk kita, kerana daripada penciptaan yang ada di sekeliling kita, Allah sedang mengajar kita tentang berbagai perkara ataupun ilmu yang baru. Contohnya, kita belajar daripada tumbuhan, kita belajar daripada haiwan, kita belajar daripada sikap ataupun kita belajar daripada karakter yang orang-orang yang berada di sekeliling, termasuk kita melihat penciptaan-penciptaan Allah yang cipta kita yang berbeza, berbagai ragam rupa, bentuk, saiz, warna dan orang kata apa, dari segi personality, penampilan dan sebagainya, minat, kecenderungan dan sebagainya. Jadi kita belajar kehidupan ini, walaupun contohnya mungkin kita ada kebatasan untuk pergi ke sekolah ataupun menuntut ilmu secara formal, tapi orang-orang dahulu contohnya kan yang tak berpelajaran tinggi pada kita, tapi mereka itu lebih besar pengalaman dan penghayatan, malah lebih berilmu kerana mereka belajar melalui ayat-ayat alam yang terbentang di sekeliling. Subhanallah, kan? Misteri alam terbongkar apabila teori alam ini dibuktikan secara fizik. Cahaya putih yang dipancarkan cahaya matahari dapat diuraikan kepada beberapa komposisi warna. Warna cerah yang kelihatan sebenarnya adalah gabungan daripada beberapa spektrum dan beberapa spektrum warna di dalamnya. Langit yang tercorak dengan tona berwarna biru terhasil daripada penguraian warna yang berlaku apabila adanya medium seperti udara. Zarah-zarah yang terdapat di udara memainkan peranan yang menguraikan cahaya putih ini. Faktor utama yang menyebabkan langit cenderung berwarna biru adalah panjang gelombang berwarna biru dibiaskan dengan lebih banyak berbanding dengan warna-warna lain. Begitulah seterusnya bagi setiap sesuatu warna pada alam. Warna dan aktiviti manusia. Kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai aktiviti dan rutin sehariannya. Dalam menjalankan tanggungjawab pada segala keperluan kehidupan, kita mewarnakan hari-hari kita dengan berbagai corak, warna dan berbagai bentuk dan corak warna. Wanita sering dikaitkan dengan warna-warna solekan. Peranan warna dalam solekan wanita membolehkan wajah yang pudar terselah sebaik sahaja warna daripada alat solek dikenakan. Solekan dapat meningkatkan keyakinan kepada seorang wanita. Kanak-kanak juga dikaitkan dengan warna. Contohnya, warna dan corak pada tadika dan pusat asuhan. Pembesaran kanak-kanak dipengaruhi dengan warna persekitaran. Kita juga turut mewarnainya
dengan segala macam tona warna pemakaian, pemakanan, dekorasi dan sebagainya mengikut cita rasa dan keperluan kita. Tanpa kita sedar, warna memainkan peranannya bagi sama-sama menjanakan aktiviti seharian kita. Sama ada ketika ini saudara sedang membaca buku ini, macam sekarang ni yang pegang buku dia baca lah kan, ataupun anda sedang mendengar saya membacanya di rumah, ataupun mungkin di tempat kerja, mungkin ada yang bertugas PKP ni kan, ataupun mungkin ketika menunggu LRT di stesen. Tahun 2008 ni dah ada LRT, sebab tu saya sebut LRT di stesen. Ataupun mungkin di kedai buku, ataupun di mana sahaja saudara berada, cuba berhenti sejenak dan lihat sekeliling saudara. Hayati warna-warna yang tercorak di sekeliling saudara. Perhatikanlah tuan-tuan kan. So sekarang ni cuba berhenti sejenak, sambil telinga je dengar, tak payah tengok handphone. Tengok di sekeliling. Kalau dekat balcony, dekat dengan laman, dekat dengan tingkap tu, dekat dengan pintu, kalau pintu tu terbuka, cuba lihat di luar, lihat sekeliling, lihat secara hias, lihat tata cara hias warna pada dinding, shieling, lantai, hiasan yang ada termasuk papan-papan tanda ataupun iklan sekiranya saudara berada di tempat awam. Lihat alam juga, lihat alam juga. Apakah perasaan saudara terhadapnya? Apakah saudara rasa selesa ataupun tenang? Adakah saudara rasa sebaliknya? Mana tengok, cuba tengok kat depan tu ada apa. Kalau kat depan tu contoh lansir, sofa sebab kat rumah kan, tengok warna tu dan jangan fikir rasa apa. Rasa selesa, rasa tenang, atau rasa jemu, kan, rasa dah bosan dah tengok warna ni kan, dah tak menarik kan, warna sofa contoh kan, mungkin warna tu dah kurang mengancam ataupun kurang magnetnya dengan diri anda kan. Mungkin pada orang lain dia rasa selesa, pada pasangan kita dia rasa selesa. Lihat warna lansir, lihat warna dinding, lihat perhiasan bunga-bunga yang mungkin ada, lihat dekorasi yang mungkin warna perabot anda, mungkin lihat warna lukisan yang ada di dinding. Jadi apakah perasaan yang muncul pada masa tersebut? Cuba hayati dan cuba perhatikan, bukan memikirkannya tetapi memerhatikan perasaan anda. Bukan menung kosong, bukannya lihat kosong, tapi melihat sebagai mereka yang berfikir, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang berfikir kan. Jadi kita ni berfikir dan melihat bahawa warna itu sendiri sebagai satu hamba yang telah pun menghiasi, mencorakkan kehidupan kita seharian. Kan kalau kita pergi kerja, balik kerja, kadang-kadang kita tak perasan pun di rumah kita tu dekorasinya dah macam mana, ataupun dah lama tak ubah ke, lama tak dibersihkan ke, warnanya dah pudar ke kan, dah lusuh ke, so tak perasan. So ini masa yang terbaik untuk kita mengkaji dan melihat semula warna-warna yang ada di sekeliling, termasuk kita melihat keindahan penciptaan alam. Lihat taman, laman anda, mungkin yang ada laman dekat luar, so tengok laman dekat luar macam mana. Kalau yang luar tu tengok buka tingkap je nampak rumah orang, tengok rumah jiran kita macam mana. So apakah perasaan-perasaan yang muncul? Sedangkan warna ni ada di mana-mana dan warna ni telah pun mencorakkan kehidupan kita. Contohnya mungkin dekat luar tu ada signboard, iklan yang kita dah naik cuak nak tengok kan. Hari-hari kita lalu pun tengok yang tu kan, dah lah pacak depan rumah kita contoh kan. Jadi apakah perasaan kita dan bagaimana kita nak tunekan supaya menjadi sesuatu yang harmoni. Okey. Saya sambung ya. Kini cuba lihat pada diri saudara pula. Sekarang lihat pada diri kita. Warna tona pakaian saudara hari ini. Apakah saudara mengenakan warna kegemaran saudara yang saudara rasa selesa bagi menggayakannya? Ataupun saudara sedang mencuba sesuatu warna yang lain? Apakah perasaan dan mood saudara hari ini? Bagaimana dengan urusan kerja saudara hari ini? Lancar? Apakah warna pakaian saudara membantu urusan saudara hari ini? Apakah warna
Ah, apakah warna pakaian saudara ada kaitannya dengan urusan saudara hari ini? So, apa yang saya cuba gambarkan, macam sekarang, hari ini kita, sebab musim PKP ni kita di rumah kan. Jadi dekat rumah mungkin ada yang kenakan pakaian yang sama hari-hari. Contohnya dia pakai singlet pagoda hari-hari kan. Macam saya, sebab ni saya pakailah baju sebab nak live kan. Contohnya kita pakailah baju yang mungkin berwarna-warni, nanti orang kata pakai baju semalam pula, contoh kan. Tapi bagaimana dengan anda? Bagaimana anda sekarang hari ini di rumah? Apa yang anda gayakan? Baju kelawar tu warna apa, contoh kan? Ataupun pakai t-shirt tu warna apa? Jadi adakah anda selesa dengan baju itu? Ataupun adakah anda rasa tak ada rasa apa-apa kan, biasa saja? Bagaimana anda dengan aktiviti hari itu? Bagaimana kesan bila pakai baju tertentu dengan aktiviti hari tersebut? Perasan tak? Fikir tak? Hari tu pakai baju hitam, mungkin hari tu kerjanya nak mengemas saja. Hari tu pakai baju pink, pakai baju biru contoh, baju kelawar biru contoh. Kerjanya baring tengok TV, tengok drama aje kan. Ataupun tengok Netflix saja, tengok handphone saja. Jadi perhatikan apakah efek-efek warna-warna ni, termasuk yang kita ada pada diri kita sendiri, pakaian kita. Sebab tu orang dulu kan dia untuk rasakan mood berbeza, terutamanya waktu nak mendirikan orang kata jadi raja sehari, mendirikan rumah tangga, hari kita nikah, hari kita kahwin tu dikenakan pakaian pengantin yang warnanya terang, warnanya berbeza. Biasanya dia tak pakai warna tu, warna merah, warna kuning. Zaman sekarang ni yang suka pakai ataupun yang cari warna-warna yang agak kononnya macam agak pastel kan. Tapi orang dulu bila dia kahwin, sebab gambar dulu pun hitam putih, bila tangkap gambar tu kalau warna pastel tu mestilah tak berapa nampak, betul tak? Jadi dia pakai warna yang kontras. Contoh orang dulu pakai pakaian songkit, pakai pakaian pengantin yang warna kuning terang macam diraja, warna hitam, warna songkit warna merah, songkit warna hijau. Kenapa terang-terang warnanya? Termasuk kalau bukan raja sehari, kalau kain batik lah. Kenapa kain batik yang asalnya adalah putih dicetak dengan corak-corak tapi diwarnakan dengan warna yang terang-terang, hijau terang, merah terang, coklat terang. Kenapa? Sebab dia merangsangkan, dia memberikan satu tenaga yang kita tak perasan pun, tapi memberikan menjanakan, menghidupkan, menggerakkan, menggetarkan sistem tenaga pada tubuh. Contoh pengantin tadi tak cukup pakai baju disiaskan muka dengan solekan yang tebal, solekan yang menyelah, menaikkan seri wajah, lipstick yang merah contoh kan kalau pengantin wanitanya, kemudian diinaikan, yang biasa hari-hari lain sebelumnya dia tak pakai. Pakaian yang warna macam tu pun hari-hari lain dia tak pakai. Jadi kenapa? Sebab nak menggambarkan dia raja pada hari tersebut. Kenapa? Sebab raja itu kuasa, kuasa itu tenaga. Tenaga itu sesuatu yang luar biasa supaya membina sesuatu, memulakan sesuatu kehidupan yang dikatakan alam rumah tangga itu dengan sesuatu yang mungkin aura ataupun tenaga yang luar biasa sebagai ikhtiar dan doa. Itu kita cakap mungkin ada pengaruh daripada berbagai budaya bangsa yang dulu bersanding apa semua kan, yang tak ada. Kalau kita orang kata orang Islam ni tak payah nak buat macam tu apa semua kan. Tetapi kita kena faham bahawa zaman dahulu itulah kaedah-kaedah, ikhtiar-ikhtiar ataupun kita kata adat-adat yang dikekalkan, yang diteruskan sebagai satu acara demi untuk menjanakan tenaga. So kalau kita yang sekarang ni kononnya rasa dah lebih berilmu, rasa yang lebih pandai, rasa yang dah lebih hebat daripada generasi nenek moyang kita dulu, so kita dah tak buat ini, kita dah tak buat ini, kita rasa ini dah tak perlu, mandi bunga ni karut, tak payahlah nak pakai warna terang-terang,
tak payah nak berinai, tak payah itu, tak payah ini. Mungkin satu seginya ada kebaikan sebab mungkin kita menjaga kita punya kemaslahatan dalam religi, dalam religious. Tapi dari satu segi yang lain mungkin kita sedang terus menghilangkan adat ataupun sesuatu acara ataupun satu budaya ataupun satu upacara, ritual yang membantu untuk menjana, mengolah sistem tenaga ataupun sistem kuasa di dalam diri kita. Lalu apa yang berlaku, kita tak ada replacement pun, kita dah tinggalkan tapi kita tak buat sesuatu yang lain sebagai ganti. Contoh, kalau kita memahami konsep tadi mandi bunga, so kalau kita rasa macam susah lah nak petik bunga kan, lagi satu ini kepercayaan orang dulu kan, buat apa nak buat, so kita moden, mana ada, kalau sakit kepala ambil Panadol, ambil ubat kan, lebih mudah ataupun lebih cepat, lebih efektif. Jadi kalau kita melihatnya dalam perspektif sedemikian, apa yang kita gantikan supaya kita masih lagi ada ritual ataupun ada aktiviti ataupun ada ikhtiar untuk menjanakan tenaga ataupun aura ataupun kita kata mungkin kuasa itu tadi dalam hidup kita. So contohnya mungkin kita boleh gantikan dengan kaedah mandian melalui essential oil. So kita tak cari bunga tapi kita gunakan aromaterapi daripada minyak-minyak esen ataupun essential oil yang datangnya daripada bunga-bunga. So kita boleh gunakan pati minyak bunga untuk dititiskan dalam air mandian. Mungkin kita cari air bidara contoh, mungkin kita cari garam. Jadi kita carilah sesuatu sebagai alternatif, sebagai complementary, kerana mungkin kita rasa kita tak buat cara orang tua-tua dulu buat, so kita buat sesuatu yang lain. Contoh, saya tengok macam trend sekarang, orang dah tak pakai kain batik kan, so orang dah mungkin dah rasa moden, so kita rasa kain batik ni old fashion. Anak-anak kita nak ikat kain batik pun kekok. Padahal kain batik tu dulu kita, itulah waktu bayi dulu kita didodoikan dalam buaian kain batik, kita tidur berlapikkan kain batik, kita basahan mandi pakai kain batik. Orang sekarang tak ada kain basahan pun mandi. Kemudian kita walaupun yang lelaki mak dia pakai kain batik, dia kain batik tu dia buat balut bungkus pakaian ke, buat bundut kan, ataupun dia buat ikat di kepala ke, dia buat ikat di pinggang ke, dia buat tempat nak lap peluh ke. Jadi kain batik yang bercorak terang berwarna-warni itu tadi sebenarnya umpama kain redak ataupun kain selendang yang sebenarnya ada aura, ada kuasa, ada tenaga tertentu kerana peranan warna yang dibuat pada corak batik tersebut. Itu belum bercakap dari segi keunikan motif-motif yang dilukis. Kita bercakap tentang warnanya. Dan orang dulu mengenakan cincin, mengenakan bawa tasbih yang datangnya daripada batu, datang daripada alam, kayu yang berwarna-warni. Dan orang dulu simpan padanya mungkin dia bawa parang ataupun keris ataupun sesuatu yang ada sumber-sumbernya daripada alam. Kita bawa handphone, kita tak bawa lagi kayu ke, tasbih ke contoh kan. Kita pun tak suka nak pakai cincin yang ada batu ke, ataupun tak suka nak pakai kristal gelang di tangan ke. Orang dulu ada saja perhiasan manik ke, anting-anting ke kan, yang ada batu-batu permata, yang ada warna-warni ni tadi. Jadi bila kita dah lebih kepada moden, pakai yang sintetik, pakai yang plastik, pakai yang mungkin ada chemical, jadi kita sudah mula jauh daripada kaedah penjagaan kesihatan seperti mana yang orang dulu-dulu mungkin dia dapat dengan hanya kain batik sahaja yang dia pakai, atau yang dia letak, yang dia sarung, yang dia selimut waktu tidur. Jadi sekarang ini kalau kita perhatikan, banyak penyakit-penyakit moden yang tak pernah kita dengar ada pada suatu masa dahulu. Contoh penyakit-penyakit seperti COVID sini tak pernah ada zaman dulu, tak pernah dengar. Kita kata mungkin sains pasal tu tak pernah jumpa. Tapi
Ada je dalam sejarah penyakit seperti taun, penyakit seperti virus, tapi tak adalah kita dengar sampai yang seteruk ataupun sehebat ini. Kerana zaman kita sekarang dah ada berbagai ubat-ubat moden dan berbagai alat, berbagai orang kata kaedah untuk prevent. Contoh, kita dah ada CCTV, kita dah ada grill, kita dah ada pintu besi, macam-macam yang untuk lindungan keselamatan. Tapi masih lagi banyak yang boleh tembus masuk dan kes rompakan. Orang dulu rumah dia pintu pakai selak je, tak ada pun alarm, tak ada pun CCTV, tak ada pun pagar, tapi selamat je. Kurang kita kata ataupun jarang kita dengar kes-kes yang macam jenayah pada zaman ini. Itu contoh analogi. Sama juga penyakit. Kenapa kita duduk dalam rumah dan kita masih boleh ditembus dengan penyakit-penyakit yang macam-macam, yang pelbagai, termasuk seperti kanser yang satu masa dulu kita tak pernah dengar pun nenek moyang kita ada. Jadi fikirkan. Sebab itu dalam buku ini saya mengajak kita memerhatikan, kerana mungkin warna-warna yang Allah jadikan ini sebagai makhluk, dan makhluk ni mungkin antidot, ubat kepada yang sistem kita yang tanpa kita sedar menjadi penawar peribadi, penawar semula jadi, penawar natural yang tanpa perlu kita fikir pun dia dah bantu untuk sihatkan tubuh badan kita. So mungkin lepas ni pakai kain batik balik, cari balik kain batik lama, jangan tunggu sampai jadi mayat nanti ditutupkan dengan kain batik yang tak berjahit tu. Okey, tapi bukanlah dikapankan dengan kain batik ya. Okey, bayangkan saudara menghadiri satu sesi temu ramah. Temu duga ini menentukan masa depan dan masa depan untuk kerjaya yang saudara pilih dalam kehidupan. Saudara begitu berharap dapat melakukan yang terbaik pada hari itu, baik dari sudut penampilan ataupun cara komunikasi. Saudara perlu bersedia secara mental dan fizikal. Lalu antara perkara utama yang saudara mahu siapkan adalah cara penampilan dalam pakaian. Apakah warna baju yang saudara pilih? Apakah saudara hanya ikut selera atau tangkap muat sahaja? Ataupun saudara harapkan kesempurnaan dan gaya penampilan yang dapat menggambarkan diri, yang memberikan keyakinan ataupun yang memberikan respon positif kepada orang yang menemuduga kelak? Ya, sekiranya saudara tahu ilmu warna, saudara pasti akan memanfaatkan ilmu ini bagi tujuan tersebut. Okey, so contohnya macam kita lah nak pergi interview, kita nak pergi temu duga, kita mungkin cari hari ni nak pakai baju apa, ataupun kita nak pergi dating pertama kan, so kita nak pakai baju apa ni, excited. Kita nak pergi kenduri sekarang pun kita cari nak pakai baju apa, sebab nak tengok satunya nak bagi kita rasa lebih yakin, nak bagi kita rasa lebih menonjol mungkin, ataupun rasa lebih selesa mungkin. Jadi apa juga tujuan, termasuk bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana orang lain menilai kita. Jadi peranan warna ni tadi juga berlaku dalam persiapan kita bila kita nak menyiapkan diri kita untuk acara-acara tertentu ataupun dalam majlis-majlis tertentu. Jadi bagaimana saudara menggayakan pakaian, contohnya dalam temu duga, contohnya dalam majlis. Tentu saja kita memilih rona pakaian yang kita rasa memberikan kita keyakinan, menggambarkan diri kita. So kalau lelaki yang jenis simple tu, walaupun dia suka satu jenis tona warna kan contoh, tapi itulah warna yang dia akan gayakan. Bila ada formalities, dia akan lebih menonjol dengan warna tersebut. Contohnya dia suka warna hitam, so walaupun semua tu kebanyakannya warna hitam, tapi dia akan pilih hitam yang terbaik yang untuk digayakan. Kenapa? Mungkin memberikan dia keyakinan apa semua. Tapi bagaimana respon orang lain terhadap warna yang anda gayakan? Okey, saya rasa saya berhenti dekat sini dulu, kan? InsyaAllah nanti kita sambung pada sesi akan datang. Terima kasih banyak atas menonton. Saya akadkan majlis ilmu kita dengan like and share anda. Terima kasih. Sila berikan like and share. Mudah-mudahan dia menjadi akad ijab kabul ilmu kita pada hari ini. Dan pada mereka yang baru menonton, kita sedang dalam acara bedah buku Aura Personality Warna
Dan dalam buku ini kita membahaskan aspek warna dalam berbagai sudut, dalam berbagai aspek kehidupan kita. So bagaimana warna ni memberikan kesan, peranan, dan akhir sekali buku ini juga mengupas tentang psikologi warna. Maknanya anda ni akan ada satu kategori corakan warna yang dikatakan sebagai warna personality. So adakah anda personality merah, adakah anda personality biru, adakah anda kuning, adakah anda orange. So ini bukan seperti istilah orang kata otak biru, otak kuning, kepala jingga and mak kau hijau. Bukan, tetapi ini lebih kepada sebenarnya siapa diri kita yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ciri yang menggambarkan energi, dan energi ini adalah bateri ataupun tenaga yang menggerakkan kita menjadi siapa kita dan apakah peranan kita sebenarnya dalam kehidupan ini. Jadi ini juga umpama ilmu untuk kenal diri, to know siapa kita, dan akhirnya bertemu dengan big why, apa dan kenapa kita ada di alam ini. Jadi kalau berminat terus saja ikuti, insya-Allah saya akan cuba buat secara konsisten. Kalau tak ada hari Sabtu Ahad, insya-Allah hari Isnin sampai Jumaat kita akan sambung. So kita baru sampai ke bab berapa tadi? Keempat ke kelima kan? So kita dah berhenti. InsyaAllah kita akan sambung besok, warna dan kediaman. Kalau anda nak tahu apakah kesan warna, kita masuk dah bab 4. Apakah kesan warna dan kediaman di sekeliling anda untuk premis anda, apakah efek-efeknya. So besok kita akan bahaskan. Seterusnya kita akan masuk peranan warna ataupun pengaruh warna dalam industri pemakanan, industri perbankan, penerbangan, kesihatan, hospital, bidang perundangan, kehakiman dan sebagainya. Okey. So kita akan sambung sesi bedah buku kita. Kalau suka, kalau anda rasa sesi ini menarik, tolong tagkan ataupun like and share kepada kawan-kawan supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Di samping itu, mungkin jadikan ini sebagai satu pengisian musim COVID-19, di mana kita berada di rumah masing-masing. Mungkin salah satunya kita mengisi hari kita dengan satu lagi ilmu yang baru setiap hari, dan mudah-mudahan ilmu tentang warna ini bukan hanya sekadar untuk melihat kehebatan penciptaan makhluk Allah yang bernama warna, tapi memahamkan kita apa yang sesuatu yang memang telah sedia Allah Ta'ala berikan kepada kehidupan kita, yang selama hari ini mewarnai kehidupan kita, yang selama hari ini mencorakkan kehidupan kita, dan melalui pemahamannya mungkin kita dapat memilih dan membina dan menjana corak-corak yang lebih baik dalam kehidupan. Jadi tadi contoh saya sarankan mungkin kembali cari kain batik yang berwarna-warni itu, ataupun hari ni kalau perlu live nak pakai tudung ke kan, cari tudung yang corak-corak batik kan, corak-corak yang menarik itu mungkin akan memberikan efek-efek yang istimewa. Mulai hari ini, apa kata anda perhatikan dan tukar warna pakaian hari-hari, jangan pakai sama saja hari-hari. So tukar, hari ini warna putih, besok warna biru, dan lihat dan perhatikan apakah efek bila pakai baju macam tu. Pakai baju putih, apa efek dia? Jadi lemau ke? Jadi lebih rajin ke? Pakai warna biru, jadi banyak bercakap ke? Ataupun jadi marah-marah ke? Cuba perhatikan dan rekod dalam jurnal kehidupan anda. Itu saja. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Hingga bertemu lagi.